Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Irawadi, Cikgu Geografi di SMK Kandis. Jadi kita akan sambung cara kaedah untuk menjawab soalan geografi SPM. Jadi di sini saya akan sambung dengan kertas 2. Kertas 2 bahagian A. Bahagian A ni ialah soalan struktur. Soalan struktur macam mana para pelajar nak jawab soalan struktur supaya dapat markah penuh. Okey, jadi kita akan sambung dengan unit ketiga. Unit ketiga, saya ambil tajuk tingkatan 4 iaitu kesan tindakan air mengalir. Okey, kalau pelajar tengok di skrin, ini ialah soalan yang sebenar, soalan SPM yang sebenar. Ini soalan yang ketujuh, di mana dia bagi satu foto, gambar foto sebagai stimulus. Ini sebagai stimulus. Dengan berpandukan gambar foto ini, pelajar hendaklah menjawab semua soalan. Bahagian A ini wajib jawab semua soalan. Dia bukan seperti bahagian B. Bahagian B, soalan diberi sebanyak 4 soalan, tapi jawab hanya 3 sahaja. Okey? Okey. Sebelum saya terangkan macam mana nak jawab soalan, kita tengok dulu secara ringkas mengenai tajuk unit yang ketiga inilah. Okey. Ini ialah tajuk. Kita harus tengok dulu apakah bentuk muka bumi yang terhasil akibat kesan tindakan air. Okey. Kesan tindakan hakisan air mengalir ini maksudnya ialah air yang mengalir ini dia terdiri daripada dua jenis. Air mengalir di atas bumi, iaitu di bahagian permukaan, dan juga mengalir di alur. Kedua-dua jenis air larian ini akan menghasilkan bentuk yang berbeza. Hakisan. Apa maksud hakisan? Okey, hakisan ini ialah satu proses. Proses hakisan. Hakisan ini ialah proses penanggalan. Dan pengangkutan zarah. Atau tanah dari permukaan bumi, di permukaan bumi lah, melalui tindakan proses semula jadi. Disebabkan oleh proses semula jadi. Apa dia? Proses semula jadi ini, dia disebabkan oleh angin atau aliran air. Dan kemudiannya, dia akan diangkut dan akan termendap di kawasan lain. Itu maksud hakisan. Saya harap pelajar semua tahu terlebih dahulu apakah makna hakisan. Ini akan memudahkan pelajar semua untuk menerangkan ataupun mentafsirkan dalam jawapan nanti. Okey. Seterusnya, kita tengok bentuk bumi yang pertama yang dihasilkan akibat daripada tindakan air yang mengalir. Okey, yang pertama ialah lurah V. Lurah berbentuk V. Apa dia lurah berbentuk V ini? Lurah berbentuk V ini ia bermula disebabkan oleh aliran air yang mengalir dengan deras di bahagian hulu sungai. Hulu ni maksudnya peringkat muda sungai. Hakisan menegak ini ia bertindak dengan berkesan di dasar. Kerana di aliran yang deras ia akan menghakis dengan kuat. Jadi bahagian dasar akan terhakis dengan lebih giat. Bertindak dengan berkesan di dasar alur ini dan akan mendalamkan dasar sungai. Mula-mula dia akan hakis di dasar ini, kemudian dasar ini menjadi semakin dalam lah. Okey, akibat daripada hakisan ini terbentuklah lurah yang sempit. Dengan tebing yang sangat curam. Ini seolah-olah kita lihat seperti bentuk V. Jadi nama lurah ini ialah lurah V. Okey. Yang kedua ialah air terjun.
Ini bentuk muka bumi yang kedua. Bentuk muka bumi yang kedua ini dinamakan sebagai air terjun. Semua pelajar saya rasa kenal air terjun. Jadi macam mana pembentukan air terjun? Okey, air terjun ini ia terbentuk di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun secara mendatar antara batuan keras dan batuan lembut. Dia macam ni. Kalau saya lukis di sini, ni batuan. Okey, ni batuan. Ini aliran air. Ini aliran air. Bahagian atas ini batuan keras. Batuan keras. Lapisan yang kedua, lapisan batuan lembut. Ini batuan lembut. Batuan lembut. Saya buat dengan huruf B. Ini semua batuan lembut. Okey. Jadi aliran air ini, lapisan batuan yang lembut akan dihakis dengan lebih cepat daripada batuan yang keras. Ini menyebabkan dasar sungai menjadi tidak rata. Menjadi tidak rata. Ini batuan lembut. Maka air akan turun seperti inilah. Okey, batuan yang keras akan menghalang pergerakan air di dalam alur sungai dan membentuk air terjun. Di sini berlaku lagi proses hakisan. Ini gambar yang sebenar. Kalau boleh tengok, ni kawasan yang telah dihakis. Ini ialah batuan lembut. Begitu juga kawasan bawah ini. Itu ialah batuan lembut di kawasan bawah. Okey. Seterusnya, jeram. Jeram. Awak boleh lihat di skrin, saya sudah buat keratan rentas. Ni keratan rentas jeram. Keratan rentas jeram. Ini gambar yang sebenar. Okey, macam mana pembentukan jeram? Jeram ini ia terjadi apabila air sungai mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak atau hampir menegak. Ini batuan yang tersusun hampir menegak. Ini batuan keras, ini batuan lembut. Hampir menegak. Okey. Susunannya ialah secara berselang-seli antara batuan keras, batuan lembut. Batuan keras, batuan lembut. Jadi hakisan sungai ini akan menjadi lebih giat dan aktif di bahagian batuan lembut ini. Di bahagian batuan lembut ia menjadi lebih aktif. Maka bahagian yang tertonjol ini ialah bahagian batuan keras. Okey, ini mengakibatkan aliran air tersekat lalu mengalir secara lompatan menuruni bonjolan yang keras. Ini air akan dikatakan mengalir secara lompatan. Awak boleh tengok di sini. Ini cara pembentukan jeram. Okey. Seterusnya ialah lubuk pusar. Apa dia lubuk pusar? Lubuk pusar ialah lekukan di dasar sungai. Lekukan di dasar, di bahagian dasar sungai ada lekukan. Tindakan air sungai yang berpusar, ni air sungai ni kalau tengok berpusar dan mengorek serta melelaskan. Dia boleh melelaskan dasar sungai terutamanya pada dasar air terjun menyebabkan terbentuknya lubang periuk. Kita panggil juga dengan nama lubang periuk. Ini bentuk muka bumi bentuk muka bumi. Contohnya seperti yang terdapat kalau di Malaysia ni terdapat di Pulau Langkawi seperti di Telaga 7. Telaga 7 di Pulau Langkawi. Okey, itu pembentukan lubuk pusar. Okey. Seterusnya ialah susuh bukit berpancar. Ia terdapat di kawasan yang terdiri daripada batuan keras dan batuan lembut. Terdapat di kawasan batuan keras dan batuan lembut. Ia berlaku giat di kawasan batuan lembut seperti juga dengan pembentukan air terjun tadi. Kalau di kawasan itu batuan lembut, maka hakisan akan menjadi lebih giat. Okey, jadi hakisan sungai dia menjadi kurang giat di tebing yang batuannya keras. Di tebing yang batuannya keras seperti yang awak tengok di gambar rajah ini. Inilah yang menyebabkan terbentuknya susuh bukit. Susuh bukit. Okey. Dan yang terakhir
kita tengok likuan sungai. Okey, likuan sungai ni ia berlaku di kawasan lembah sungai bila aliran sungai menjadi perlahan. Kalau di bahagian hulu, aliran sungai jelas laju deras seperti di kawasan air terjun, jeram. Okey. Jadi ini sudah menjadi perlahan alirannya. Ini akan menyebabkan berlakunya proses hakisan dan pemendapan. Dia berlaku dua proses dalam pembentukan likuan sungai ini. Yang pertama ialah hakisan dan yang kedua pemendapan. Ini hakisan. Kalau tengok di sini proses hakisan, ni sungai, ini arah aliran sungai, dia akan menghakis tebing ini. Di sebelah sini ia akan termendap. Kemudian dia akan turun lagi ke sini, di sini dia hakis, di sini dia mendap. Begitulah seterusnya. Jadi di dalam liku ini kesan hakisan akan berlaku giat di tebing luar liku ini. Ni di bahagian luar. Ini bahagian dalam. Ini bahagian luar. Okey, bahan yang terhakis akan dimendapkan di sebelah bahagian dalam. Okey, jadi di sepanjang alirannya sungai itu akan menjalankan proses hakisan tebing lalu menyebabkan pembentukan likuan sungai. Ini sungai yang berliku-liku ini. Itu maksud likuan sungai. Okey. Kita tengok balik soalan. Macam mana hendak menjawab soalan bahagian A. Okey, kalau awak tengok di sini, tadi saya sudah bagi tahu. Nyatakan bentuk muka bumi dalam foto 2. Jadi kalau awak lihat di sini, ini ialah air terjun. Jadi awak tulis sahaja, kalau awak tengok dulu berapa markah. Kalau markah dia 1, maka cukup jawab 1 soalan sahaja. Jawab 1 sahaja, jangan slash. Jangan slash. Jangan tulis ataupun. Markah awak akan dipotong. Okey, kalau awak tulis air terjun. Okey, maka awak akan mendapat 1 markah. Kalau awak buat air terjun, awak slash, awak buat jeram. Walaupun di sini betul dan di sini salah, maka awak tidak akan mendapat markah. Markah awak akan jadi kosong. Okey, saya harap awak faham. Okey, B, 1 markah juga. Kata kerja dia di peringkat manakah? Manakah ni maksudnya awak jawab 1 dengan 1 jawapan sahaja. Okey, 1 markah awak jawablah hulu sungai. Hulu sungai. Ataupun bahagian muda, peringkat muda. Boleh diterima. Kalau awak slash jawapan yang betul diterima. Tapi kalau awak slash jawapan 1 betul, 1 salah, maka jawapan awak akan jadi salah. Okey, C. Kemukakan 2 proses hakisan yang membentuk bentuk muka bumi tersebut. 2 markah. Maksudnya untuk soalan 1, awak buat bagi 1 jawapan. Yang kedua, bagi 1 lagi jawapan. Jadi, dia sebenarnya banyak jawapan. Awak nak bagi 2, 3, 4 jawapan tidak ada masalah. Ini menyebabkan awak jadi lebih selamatlah kalau awak buat 2, 3, 4 jawapan. Katakan awak jawab tindakan hidraul. Airlah hidraul ni. Geseran ataupun lelasan. Boleh jawab lagi. Yang ketiga, boleh jawab lagaan. Yang keempat, larutan. Awak boleh tambah. Boleh tambah. Tidak menjadi masalah. Ini untuk supaya awak lebih selamatlah. Okey. Dijelaskan. Okey, ini apabila kata kerja ada jelaskan, awak boleh gabungkan untuk jawab nombor 1, awak boleh gabungkan isi campur huraian. Isi campur huraian, awak sudah dapat markah penuh. Kalau soalan, jelaskan. Okey, jelaskan kepentingan kawasan tersebut terhadap alam sekitar. Okey, katakan awak buat sebagai kawasan rekreasi. Rekreasi. Kerana boleh tarik pelancong. Rekreasi ini 1 markah, pelancong 1 markah.
awak sudah dapat 2 markah. Tidak jawab yang ni pun awak sudah dapat markah penuh. Tapi untuk selamat awak jawablah. Okey, yang kedua ni kegunaan air domestik. Domestik sudah dapat 1 markah. Kalau awak hurai, kerana memudahkan penduduk mengambil air sebagai bekalan untuk minuman, memberi binatang ternakan minuman dan sebagainya. Itu sudah markah penuh. Okey, apakah tindakan manusia yang boleh menyejaskan ekosistem di kawasan tersebut? Okey, apakah? Apakah ini jawab satu sahaja. Tidak perlu hurai. Kalau kata kerja, jelaskan kena hurai, apakah jawab satu sahaja. F. Cadangkan 2 langkah yang boleh dilaksanakan. Cadangkan ini maksudnya tak perlu hurai. Tak perlu hurai. Awak cadang sahaja. Contoh awak boleh tulis sebagai faktor ialah langkah yang dilaksanakan bagi memastikan kawasan tersebut tidak mengalami kemusnahan. Okey, kuat kuasa undang-undang. Dapat 1 markah. Kempen. Memberi kesedaran kepada masyarakat. Dapat lagi 1 markah. Buat satu sahaja faktor. Yang kedua pun buat satu. Tak perlu hurai. Okey. Sekian sahaja untuk bab yang ketiga. Saya harap pelajar semua apabila sudah tonton video yang saya buat ini, diharapkan dapat menjawab soalan bahagian A, kertas 2, dapat markah penuh. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.